ayah balik petang-petang pergi beli pasar malam dan sebagainya, kadang balik berjalan tu, jiran tengok, kadang jiran bukan tak mau beli, kadang-kadang dia tak mampu beli. Apa perasaan? Dia bukan tak mau beli, dia nak beli tapi dia tak mampu nak beli. Kita usung depan dia, "Syah abang ni, tak ada apa, ayam rangka 3 ketui. Tak ada apa, tengok buah durian saja, banyak, beli 5 kilo ni, 5 kilo RM25. Depa bagi selungguk RM5 ni, 5 kilo RM25 ya." Apa perasaan jiran yang nak beli tapi tak mampu nak membeli? Hadis yang kita kongsi petang ni, Nabi SAW berpesan kepada kita, ketika mana kita duduk dalam sebuah masyarakat, bila kita duduk dengan orang, antara dua kelompok manusia yang kita kena jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengannya. Yang pertama sekali, jiran. Jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan jiran. Sebab apa? Sebab jiran, jika kita baik dengan jiran, kita selamat di hari akhirat. Kita baik dengan jiran, kita okey di sana. Kita sangkut dengan jiran, hari kiamat kita susah. Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, orang macam ni tak beriman dengan akhirat. Orang macam ni tak beriman dengan akhirat. Orang macam ni tak beriman dengan akhirat. Sahabat tanya, "Siapa ya Rasulullah?" "Man, siapa?" Nabi sebut, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Orang yang bila dia duduk di satu tempat, jiran jadi tak tenang dengan keberadaan dia. Dia duduk di situ, jiran keliling jadi serabut. Faham tak bahasa? Jaga sekalian no. Tambah-tambah ayah-ayah yang main duduk rumah taman ni. Jaga sungguh-sungguh sekalian no. Yang pertama sekali, golongan yang pertama, kita bahas satu-satu lah no. Golongan yang pertama, golongan disebut jiran. Yang mana jiran dalam Islam, mudah. Abdullah bin Mas'ud sebut, jiran ni 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Tu semua jiran kita. Jadi kalau duduk rumah taman tu, semua jiran kita. Kalau duduk flat, satu flat tu, jiran kita. Kalau duduk kampung, nampak gaya sekampung tu, jiran kita. Kok ya senyap, nampak gaya. Tu yang minta maaf tu, yang kata tajuk ni jarang orang bercara sajalah. Orang tak apa bercara tajuk-tajuk punya ni. Sedangkan tajuk ni besar ni. Yang kata jiran tu apa? Saya sebut tadi 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Itu semua jiran kita. Yang mana bila seseorang tu, bila dia tu masuk kategori jiran, bila dia duduk kategori jiran kita, makna kita perlu menunaikan tanggungjawab kita pada dia. Kita perlu jaga hubungan kita dengan dia. Kita kena selesaikan hak kita pada dia. Pasal dia jiran kita. Apa hak dia Ustaz? Apa yang kami nak kena buat? Kalau kami ada jiran, Nabi kata orang beriman jangan menyakitkan jiran. Orang beriman dia tak boleh sakiti jiran. Habis itu apa yang kami nak kena buat untuk menjaga hubungan dengan jiran? Apa kami nak kena buat? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada kertas, catat poin ni. Saya bagi dalam poin ni. Hadis ni panjang. Saya ambil poin-poin tulis ya. Yang mana tak tulis pun tak apa, boleh ingat. Benda senang. Hadis ni riwayat daripada Imam Tabrani, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal. Huraian dia banyak, saya ambil poin lah, nanti kita baca alih lah, tak ada masalah. Baik. Cuba dengar dia punya poin lah. Mengikut sabda junjungan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, tanggungjawab terhadap jiran adalah nombor 1, jika jiran meminta hutang, berilah ia. Itu tanggungjawab. Jika jiran meminta hutang, berilah ia. Dia main rumah kita, dia minta nak berhutang. Dia jiran kita dan dia tak pernah berhutang dengan kita sebelum ni. Kita pun tak pernah bagi hutang pada dia, kita pun tak kenal masa mudah latar belakang dia macam mana. Koklah dia pernah bohong apa, tak ada rekod tu. Jadi tanggungjawab kita kena bagi hutang. Tu tanggungjawab kita tu. Tak bagi, kita dikira menyakitkan jiran.
dah Ustaz, jiran saya ni memang kaki kelentong Ustaz. Satu kampung kenal dia ni kaki kelentong. Dia main rumah saya, dia main minta nak berhutang, nak bagi tak? Jawapan dia, jangan bagi. Nabi kata orang beriman tak boleh masuk lubang bewak 2 kali. Dulu kena bohong dah, main kali kedua minta, jangan bagi. Sila. Sama juga. Sama. Dia tak pernah bohong saya Ustaz, tapi dia dah bohong orang lain. Saya tahulah maklumat dia pernah bohong orang lain. Dia main minta kat kita, jangan bagi kat. Any question? Asal kena buka soalan nampak ke ya? Tak apa, tak ada masalah. Tak faham boleh tanya, tak ada masalah sajalah. Kan? Pasal ini kita nak bicara bab adab hidup bermasyarakat. Satu. Lepas tu ibu-ibu di belakang, lepas ni kalau jiran main minta hutang, kalau kita mampu waktu tersebut, bagilah hutang. Itu tanggungjawab kita tu, supaya tak masuk kategori menyakitkan jiran. Satu. Yang ni saya rasa ramai tak ada masalah ni. Nombor 2. Jika dia minta pinjamkan ia. Jika dia minta pinjam, bagi pinjam. Dia tak minta duit. Dia tak minta, main minta duit pun tak ada. Dia main pinjam cangkui. Kita ada cangkui tu, bagi. Dia main pinjam tangga. Kita ada tangga tu, bagi. Tak Ustaz, dia pinjam saya punya skop Ustaz. 3 dah Ustaz. Pinjam lebok. Yang ni jangan bagilah. Yang ni jangan bagi. Kalau macam ni tak payah bagi dah. Kau pakat bagi juga ke macam mana? Jangan bagi no. Yang ketiga, jika dia meminta bantuan, berilah bantuan. Itu nombor 3. Kalau kata dia main rumah minta tolong, mak minta tolong, ni aku punya bini nak beranak ni, kereta tak boleh start pula, bateri kong. Contoh, kita mampu, tolong maksudlah, tolong. Jiran main minta pertolongan, tolong. Ni tambah ayah-ayah yang ada di sini, berapa banyak jiran kita lah nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah, dia main rumah kita, boleh tak minta tolong tengok sat rumah, boleh tak? Ni nanti saya punya ikan tu, boleh tak tolong boh bagi makan ikan setiap hari? Contoh kawan jenis minat belah ikan. Dia minta bantuan, bagi bantuan pada dia. Awak yang senyap le macam mana pak gaya? Tak sungguh tu lah noh. Berapa ramai, minta maaf noh, kasar bahasa noh. Saya mengajak cara saya senang. Berapa banyak masyarakat kita hari ni, dia tak tahu kaedah macam mana nak meraikan, menunaikan tanggungjawab terhadap jiran. Akhirnya apa jadi? Hubungan dengan jiran bermasalah. Bila hubungan bermasalah, kita akan tengok orang ni hari akhirat dia pasti bermasalah. Jiran senang tarik dia. Jiran mudah bawa dia masuk ke dalam neraka. Pasal apa? Pasal masalah dengan jiran. Saya mengajak belah sana sekalian noh. Nabi sebut kita buat hal kita tu menyakitkan jiran, pasuk juga kategori menyakitkan jiran. Contoh mudah macam ni, ayah ada anak kita malam-malam pukul 3 pagi duduk atas ndui depan rumah tu, duduk main gitar, kreng. Dia main di rumah sendiri, dia bukan main rumah orang, main di rumah sendiri, tapi perbuatan dia tu mengganggu jiran. Anak kita termasuk kategori menyakitkan jiran. Ayah belah kucing. Yang mana belah kucing banyak, kucing tu duduk pergi berak rumah jiran. Dikira menyakitkan jiran. Tuak yang senyap nampak gaya. Dah sungguh berapa banyak masyarakat kita tak perasan benda-benda macam ni. Hak mana tu tak kira lagi, haduk pomen motor dekat pintu rumah, pintu dapur. Duk rongkah enjin, habis-habis rongkah buh balik. Dah buh balik, dia start motor tu, koyak minyak motor, wah. Sekampung dengar. Dia tak perasan tu, walaupun perbuatan tu di rumah sendiri, tapi dia dikira menyakitkan jiran. Macam duk buat je nampak gaya. Ayah duk, saya berjenis buat contoh no, bagi senang. Bil misal yatahaqqaqul maqal. Dengan contoh ni dia bagi kukuh kita punya point tu.
Ayah-ayah duduk rumah taman ni, duduk rumah taman. Dinding kita tu kira dinding rumah sebelah. Pukul 10 malam dia ambil paku satu, mertun satu. Dia boleh duduk kang. Memang betul, dia tak buat di rumah orang, dia buat di rumah sendiri. Cikgu Syahri. Tak tengok dia duduk pang dinding tu. Betul lah, sebelah tu dia punya bini dia. Tak apalah, tapi perbuatan tu membisingkan ataupun mengganggu keteraman orang lain. Rupanya itu dikira menyakitkan jiran. Berapa banyak masyarakat kita hari ni tahu benda-benda tu. Boleh ke saya mengajak macam tu? Lihat, no? Tengah-tengah hari ni, no? Baik, sambung. Nombor 4. Jika dia sakit, lawatilah dia. Itu nombor 4. Tanggungjawab kita pada jiran. Dengar jiran sakit, cunggit pergi. Kan? Kalau dengar di hospital, pergi hospital. Ada di rumah, pergi di rumah. Cuma nanti kita akan mengaji lah. Ada adab pergi melawat orang sakit. Pergi jangan lama. Pergi jangan sembang banyak. Biar orang sakit tu kalau dia sihat, biar dia sembang banyak. Kita jangan sembang banyak. Kita kalau nak sembang, tanya sikit-sikit, biar dia cakap banyak. Tak apa, kalau dia boleh bercakap lah. Kalau dia tak boleh, tak apalah. Kalau dia boleh bercakap, biar dia bercakap. Ni dak, kita pergi tengok orang sakit tak apa nak bercakap, kita pula duduk tepi tu. Ni, hantar lah. Mereka baru pegang 60 hari, hantar lah. Macam-macam mereka buat. Hamba Allah tu duduk di hospital, tak ada maklumat. Kan? Hantar mereka minta apa, minta kelulusan sijil, lepas tu bagi, buta-buta dia bagi. Pok-pok ni minta bagi, pok-pok ni minta bagi. Hak kita dia bagi satu suci. Allah. Faham ke contoh saya bagi? Jalan marah nampak ke? Boleh dapat poin tu no? Adab tu nantilah kita akan tengok. Cuma nak sebut cara ringkas macam tu lah. Yang kelima, jika dia berhajat, sampaikan hajatnya. Tu tanggungjawab kita pada jiran tu. Dia berhajat, dia duduk bersorah. Mak ơi, bini aku ni teringin nak makan durian batu kurau. Teringin, aku tak tahu nak cari kok mana, kok perlih. Tak tahu. Harum manis banyak lah. Batu, nak cari durian batu kurau. Kita waktu tu ada dalam rumah ke, ada buah durian tu. Ataupun kita nak balik kampung minggu depan. Apa salahnya? Tunaikan hajat jiran kita tu. Apa tu tanggungjawab kita tu. Faham ke saya duduk cerita? Ni noh. Baik. Jika ia berkesempitan, ringankanlah ia. Yang ke 5. 6. Nombor 6. Jika dia kesempitan, ringankanlah ia. Maksudnya kalau dia ada masalah, dia ada kesukaran, dia ada kesusahan, nak keluar pergi kerja, tayar motor pecah, tayar kereta pecah, kita boleh bantu. Takat mana boleh bantu? Bantu. Itu tanggungjawab kita sebagai jiran. Jangan duk keluar belah tu ya. Sambil keluar pula kata pula pada muka. Oh jangan lah. Sensitif obat ni, sensitif, sangat-sangat sensitif. Islam sangat menjaga hubungan dengan jiran. Jaga elok lah. Baik. Nombor 7. Jika mendapat kebaikan, ucapkan tahniah. Itu tanggungjawab kita sebagai jiran. Anak dia lulus periksa. Oh, anak hang UPSR 5A. Tahniah no. Pandai anak hang. Jadi tanggungjawab. Kan. Dengar kata kahwin lagi seorang. Tahniah no. Boleh, tak ada masalah. Contoh. Jangan tahniah kat bini dia sudah. Baik. Nombor 8. Jika mendapat bencana, ucaplah takziah. Jika mendapat bencana, ucaplah takziah. Nombor 10. Jika meninggal, iringlah jenazah. Allahu Akbar. Baik. Bab tu selesai no. Yang tu selesai no, dapat 10 no. Yang belakang ni ayat-ayat dia panjang sikit. Saya baca dulu, satgi tulis, satgi baru saya ulas dia punya makna apa. Di antara tanggungjawab kita terhadap jiran, nombor 11, jangan membina rumah lebih tinggi daripada rumahnya
sehingga menghalang udara masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Sekali lagi saya sebut, jangan membina rumah. Rumah tu bangunan lah. Jangan membina rumah atau bangunan lebih tinggi dari rumah jiran. Jangan buat rumah, jangan bina bangunan lebih tinggi daripada rumah jiran sehingga mengganggu angin. Sehingga mengganggu angin kecuali dengan izinnya. Tak maaf dong, yang ni memang jam saya pun tak tahu kenapa kadang takut kita terbuat. Rupanya di antara tanggungjawab kita sebagai jiran, apabila kita nak tambah rumah, nak renovate rumah, nak tambah dapur, nak tambah pos kereta, nak penek setingkat lagi ke, nak perbesar dan sebagainya, rupanya bagi orang yang duduk berjiran dekat ni, menjadi tanggungjawab dia untuk minta izin pada jiran. Minta izin ni bukan maksud dia pergi tanya kebenaran, tak. Maksud minta izin ni pergi bagi tahu pada dia, maklumkan kepada dia tentang apa yang kita nak buat. Ayah-ayah duduk rumah taman, kadang-kadang kita nak tambah pos kereta tu dekat depan tu, nak buat pos kereta, nak buat jadi bilik pasal anak kita nak balik duduk di pelih. Berapa ramai masyarakat kita hari ni, dia tambah bilik depan tu, dia tak habaq muka jiran, tak tanya pun jiran. Sedangkan bila dia tambah pos kereta rumah jiran, jadi gelap. Macam buat dah je nampak gaya. Patutnya kena bagi tahu jiran tu. Sebab dia akan ikat bata, kalau ambil pos kereta di depan tu, tempat pos kereta tu dia akan ikat bata untuk buat dinding bilik. Jadi automatik dinding jiran pun akan kena sekali. Berapa banyak masyarakat kita minta izin pada jiran. Jiran buat kena kat kita, jiran tu menyekitkan kita. Ya, dia tak tahu. Dia tak tahu, dia buat kat kita. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat baik. Kalau kata kami buat, makna kami nak kena minta izin Ustaz. Sekarang ni masalah dia, kami main mengaji, kami tak buat Ustaz. Yang buat jiran kami Ustaz. Inilah masalah dia, bila kita main mengaji, jiran tak main. Itu tu. Dan yang kedua, kalaulah kita ditimpa musibah oleh Allah dengan jiran yang bermasalah macam ni, apa peranan kita Ustaz? Jawapan mudah dia, maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Kalau kita kena, maafkan dia. Tapi kalau kita nak buat, minta izin. Itu ya. Boleh jawapan tu, boleh bang? Boleh no? Kalau kata kita kena, maaf, tak apalah, halal lah. Dia tambah dapur di belakang tu sampai rumah kita dinding pun retak. Dinding pumbung pun nampak ayak masuk dan sebagainya, bocor dan sebagainya, tak apalah, maafkanlah dia. Ya, mudahkan kerja, maafkan dia. Takut tak boleh nak buat no? Takut tak boleh nak buat saya boleh, insya-Allah. Kalau tak maaf pun rumah dia dah buat dah. Kan, rumah dia buat dah, dia buat habis dah Ustaz, siap dah pun. Kalau kita tak memaafkan dia pun, dia akan jadi beban pada kita. Maafkan dia. Ya, boleh jadi dia buat pada kita Ustaz. Tapi bila kita nak tambah rumah, kita pergi minta izin pada dia. Mungkin dia boleh jadi satu contoh. Boleh kalau dia nak ambil iktibar daripada perbuatan kita. Tapi tak apalah, lepas ni pakat-pakat buat. No, nak tambah rumah, nak tambah apa, ingat bagi tahu pada orang keliling tu. Kena salah no, kena. Berapa banyak masyarakat kita tak ambil peduli tajuk ni. Ya. Pergi bagi tahu, ni mat, aku dia ingat nak tambah rumah naik setingkat lagi mat. Pasal apa? Ni anak ramai nak naik setingkat lagi. Jadi mai nak bagi tahu. Mat tu kata, "Ha, elok aku pun nak abang benda yang sama juga. Aku nak naik 2 tingkat Oh, melawan rupanya." Tak apalah, janji abang. No? Insya-Allah. Seterusnya, poin nombor 12. Janganlah bau masakan kamu tercium ke hidungnya, melainkan kamu berikan sedikit. Janganlah bau masakan kamu tercium ke hidungnya, kecuali kamu berikan sedikit.
Janganlah bau masakan kamu tercium ke hidung. Kalau boleh, pastikan masakan yang kita masak jangan sampai bau dia kepada jiran sebelah. Kalau kita rasa sampai Ustaz, cara-cara ni sampai. Kalau sampai, hantar sikit. Jiran tu jiran yang mana Ustaz? Jiran yang akrab, yang paling dekat dengan kita, sebelah rumah. Ayah-ayah main malam raya, orang lain pakai duk kaluk pi takbir raya semua, ayah-ayah malam raya bagus punya duk percik ayat apa? Duk kipas yang percik. Duk rumah taman, duk dekat pos kereta tu duk kipas yang percik. Yang jiran sebelah duk kecak ayat lu, kecak. Dia kata karut tu apa ni. Bau dia sampai, hantar sedikit di rumah jiran. Berapa banyak masyarakat kita adab sesimpel ni pun tak tahu. Minta maaf silah no. Saya mengajar kitab ni belah sana. Kadang-kadang orang umur 70 lah. Dia dengar-dengar poin ni. Hari tu saya mengajar satu tempat, dia senyap. Habis kuliah saya jumpa dia, kata, "Pakcik, minta maaf tanya pakcik no. Awak yang waktu saya mengajar tadi pakcik duduk macam tu." Dia kata, "Ustaz, 70 tahun saya hidup, ni kali pertama saya dengar ilmu je ni." Makna sebelum ni wallahu alam, boleh jadi dia tak pernah bertemu dengan berkaitan dengan tajuk seumpama ni lah. Saya kata tak apa pakcik, tak ada masalah. Cuma perbaiki je yang mana boleh kita baiki. Lepas tu lepas ni kalau kita masak suatu masakan tu berbau, hentak sikit. Ibu-ibu di belakang lah ni khususnya, minta izin pada suami, hentak sikit masakan yang kita masak tu. Memang dah buat dah pun no? Dah buat dah, okey. Baik, sambung. Poin nombor 13. Tak banyak, ada 14 13. Yang ni susah no? Jika kamu membeli buah-buahan ataupun makanan lah, senang bahasa, jika kamu membeli makanan, hadiahkan sedikit kepadanya. Kita kalau beli makan, beli buah, bagi sikit pada jiran. Ayah-ayah pergi pasar malam, wah balik rembangnya teruk tu. Apa salahnya? Lepas ni kita tahu, balik selalu memang jiran teguk. Bamat, penuh jari empat gaya. Kalau kita tahu pasien jiran kita tu, dia akan ada di tempat tu, dia akan teguk kita. Apa salahnya? Beli lebih sebungkus. Belilah keripat 3 biji ke, standby. Dia bersorok ya, nah keripat. Dah lah ayam rangka, ayam pocik pun tak usah bagilah, makan modal kalau bagi macam tu. Yang hak mana kita nak makan, kita simpan, standby karipat 2-3 biji, pergi. Tak tu adab kan? Adab. Baik. Boleh no? Kalau beli makanan, beli buah-buahan sama. Lah duk rembang dengan buah durian, dengan buah manggih. Lah dua tu banyak sekali lah ni. Durian manggih. Bila balik, dia tegung. Banon, sakan buah durian, itu kurau kah? Ke balik pulau kah? Mana kah? Musangking kah? Di pa kah? Contoh lah. Kalau kata dia nampak macam tu, masuk dalam rumah, ambil sebiji 2, bolam plastik, hantar pergi kedai. Pasal dia nampak. Ya. Kalau kata tak mau Ustaz buat Sarawak jimat sikit no. Bagi ulah macam tu makan model Ustaz, musangking. Tak apalah, tak ada masalah. Yang penting apa yang dia nampak kita bagi. Kalau Sarawak pun Sarawak durian juga, durian tak ada masalah, bagi. Yang penting bagi. Yang menariknya, cuba tengok Nabi pesan pada kita, kalau kamu tidak mahu memberinya, kalau siapa-siapa tak mau bagi, beli memang tak mau bagi kat orang. Jenis kedekut tengok masih tengok ni pun. Bawalah masuk ke dalam rumah senyap-senyap. Kalau tak mau bagi, boleh. Nabi pesan, bawa masuk dalam rumah pelan-pelan. Ayah-ayah boh dalam bonet, sampai-sampai di rumah, ambil plastik hitam, boh dalam plastik hitam, orang masuk. Lari cepat-cepat masuk dalam rumah. Dah tak mau bagi kat orang, boleh. Ataupun kalau tak mau, tak dalam bonet kereta, pukul 1 pagi. Ni saya buat contoh simple-simple je no. Benda senang ya. Cuma kadang kita tak tahu kaedah. Kalau tak mau, pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi, orang semua lena dah. Keluar pelan-pelan macam curi tu. Buka bonet pelan-pelan. Angkat, usung, masuk dalam. Ni kalau cerita tak mau bagi. Boleh jadi sebab mahal. Boleh jadi sebab sikit.
Ataupun boleh jadi sebab kita ni adalah hajat dengan perkara tersebut dan sebagainya, memang tak mau bagi Ustaz. Pastikan jiran tak nampak apa yang kita beli, apa yang kita bawa. Tu adab betul lah. Ayah-ayah balik petang-petang pergi beli pasar malam dan sebagainya, kadang balik berjalan tu, oh jiran tengok. Kadang jiran bukan tak mau beli, kadang-kadang dia tak mampu beli. Apa perasaan? Dia bukan tak mau beli, dia nak beli tapi dia tak mampu nak beli. Kita usung depan dia, "Syah abang ni, oh tak ada apa, ayam rangka 3 ketui. Tak ada apa, tengok bodorian saja, banyak beli 5 kilo ni, 5 kilo RM25. Depa bagi selungguk RM5 ni, 5 kilo RM25 ya." Apa perasaan jiran yang nak beli tapi tak mampu nak membeli? Faham ke saya duduk cerita? Leno, insya-Allah nah. Pakat-pakat jaga benda-benda macam ni nah. Baik. Lagi Ustaz, yang ni ayah-ayah yang mana ada ni tolong ambil perhatian noh. Pasal yang mana ada anak kecil, yang ni kena beringat nah. Nabi pesan, jangan dibiarkan anak-anak kamu keluar mempamerkan makanan itu sehingga menimbulkan rasa marah, sakit hati anak jiran kamu. Di antara akhlak adab kita dengan jiran, jangan dibiarkan anak-anak kita, jangan biar anak-anak kita, cucu kita makan makanan tersebut depan anak-anak jiran, makan makanan tersebut depan cucu jiran, sehingga membuatkan anak jiran, cucu jiran rasa hati. Contoh mudah kita bagi senang faham. Ayah-ayah balik main mengaji, ni, ayah-ayah beli aiskrim. Contoh mudah, beli aiskrim. Sampai-sampai di rumah anak kita, cucu kita, oh Tok Wan beli aiskrim, Tok Wan beli aiskrim. Dia ambil aiskrim tu, dia pergi main. Dia bawa aiskrim tu pergi di luar, makan depan kawan dia. Tok Wan kami beli aiskrim. Contoh lah. Kalau nak minta, kalau bolehlah kita minta ayah-ayah yang mana tengok suasana anak cucu buat macam tu, lepas ni jangan buat dah. Nampak perbuatan tu simple, tapi dia naknya menyakitkan anak cucu jiran. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Banyak cara. Cara nombor 1, buat balik aiskrim, bagi tahu pada anak cucu, apa makan bagi habis lah rumah lu. Habis baru keluar pergi main. Makan perhabis lu. Ni buah ni makan perhabis lu. Ayah beli ni makan perhabis lu. Habis makan baru keluar pergi main dengan kawan. Macam tu. No? Dan cara nombor 2, hak ni hak lagi cantik lah. Cara nombor 2, hak ni lagi kemas. Ayah-ayah beli banyak aiskrim tu, biar banyak. Sampai-sampai di rumah, nah, ambil aiskrim tu, pergi bagi kat kawan seorang satu. Nampak simple, tapi perbuatan ni dia berkait dengan peraturan. Ada peraturan dalam Islam. Any question? Ya sila. Kita buat jamuan, okey? Okey. Kita buat jamuan Ustaz, kita buat kenuri lah senang bahasa. Kita buat kenuri, kita tak panggil orang tu Ustaz, kita tak jemput orang tersebut. Orang tu jiran kita ataupun tidak? Dia bukan jiran kita lah. Kalau bukan jiran kita tak apa. Dia bukan jiran kita Ustaz, kita buat kenuri, nak pergi umrah ke, nak pergi apa ke. Dia bukan jiran kami. Jiran saya kata tadi, 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Dia bukan jiran kami Ustaz, dia lalu lah. Dia lalu, biar dia lalu pergi, tak apa, dia tengok. Tapi kalau dia jiran kita, Allahu Akbar. Boleh dapat poin saya tu Jino? Sila. Okey. Kita buat kenuri sikit Ustaz, buat kenuri sikit, panggilan pun sikit Ustaz. Kami panggil yang paling hampir yang akrab sahaja dengan kami. Itu tak ada masalah. Kita duduk rumah taman, line, kita panggil satu line kita saja. Di line depan kita tak panggil. Tak apa, sebab kita buat sikit, tak ada masalah. Sebab tu kalau boleh buat, bahasa mudah, jangan terlalu mempamerkan perbuatan kenuri kita tu. Dah buat sikit, jangan terlalu mempamerkan, kerana dia akan menyakitkan orang lain.
Jaga Selanoh, bab-bab macam ni kena jaga anaknya ni. Susah Selanoh, nampak macam senang. Kan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, saya ulang sekali lagi. Nabi kata orang yang berada di satu tempat, jiran jadi tak tenteram. Dia bukan menyakitkan jiran, dia bukan membuat onar, dia bukan buat onar kat jiran. Dia buat hal dia sendiri, tapi jiran jadi tak tenteram. Perbuatan ni juga dikira menyakitkan jiran. Dia buat hai dia, tapi hai dia tu membuatkan jiran serabut. Dia tanam pokok, pokok tu bila mai condong ke rumah jiran, habis dandun jatuhlah rumah jiran. Dia dikira menyakitkan jiran. Ayah-ayah yang mana rumah sikit kita bagi no. Ni pun masuk ke ni. Ayah-ayah yang mana jenis duduk rumah kampung, siapa hak jenis duduk rumah kampung yang suka buat dinding betul-betul tepi jalan. Ni jalan dia buat dinding betul-betul tepi jalan tu. Koklah nak pelari satu kaki ke dua kaki ke, tak ada apa pasal. Dia penat betul-betul tepi jalan tu. Ni jalan ikat betul terus betul-betul. Sampai satu tahap orang kalau nak lalu jalan tersebut, orang terpaksa lari sikit kenderaan. Kereta tu kena lari sikit. Tidak side mirror pakai kena. Nampak remeh, tapi perbuatan tu dikira menyakitkan jiran. Sebab orang keliling yang nak lalu jalan tersebut. Rumah dia penjuru jalan. Rumah dia kira betul-betul. Ni rumah dia, depan tu jalan besar. Orang tepi rumah dia ada jalan minitar. Contoh macam ni lah. Ni jalan besar, depan ni. Sini minitar. Tepi ni. Rumah dia di sini. Dia tanam pokok bunga kertas betul-betul ni. Ni. Sampai orang di dalam kampung ni, bila nak keluar, nak lintas ke dalam besar, nak tengok kiri kanan tak boleh. Pasal apa? Tu, punya rembang bagus punya. Pokok bunga kertas. Nampak remeh, tapi perbuatan dia dikira menyakitkan orang lah. Macam ada nampak gaya. Boleh noh, balik nanti tengok lah. Sementara nak mengaji nanti panjang ni, perbahasan dia panjang. Cuma setakat ni kita sebut poin mudah macam tu dulu-lah. No? Balik kita minta masing-masing pakat perbetul berkaitan dengan tanggungjawab kita terhadap jiran. Tanggungjawab yang kedua, hak yang kedua berkaitan dengan perempuan. Hak ni nanti pula kita sambung. Wallahu alam. Ngaji